Kopi Vosian, Izoiri, Tasha Jonis, Mijol, Mempedio Zurot, BTTV, Sodok BT. Keluasan tanah yang dimiliki kroni Tan Sri Musa Aman lebih luas daripada Singapura. Saiz keseluruhan tanah Singapura ialah kira-kira 72,200 hektar, tetapi keluasan tanah yang dimiliki kroni Tan Sri Musa lebih luas iaitu 86,728 hektar. Demikian fakta yang didedahkan Jabatan Perhutanan Sabah berhubung 6 syarikat kroni Musa yang menerima kontrak pembalakan bagi tempoh 34 tahun sehingga 100 tahun di Kalabakan, Tibau dan Serudor. Ketua Konservator Hutan Datuk Masyur Mohamad Jaini bagaimanapun tidak menyebut nama Musa dalam sidang akhbar berkenaan, namun nama-nama pemilik syarikat yang ada dalam senarai diberikan kepada media diketahui adalah kroni bekas Ketua Menteri itu. 4 syarikat yang beroperasi di Kalabakan ialah usahawan Borneo Greenwood Sdn Bhd dan Golden Borneo Palm Sdn Bhd yang antaranya dimiliki Datuk Albert Lim Yui Ming. Eco Green Estate Sdn Bhd yang dimiliki Muhammad Azrin Muhammad Amin Han dan Hutan Kita Plantation Sdn Bhd milik Abdul Razak Muhammad Syed. Usahawan Borneo Greenwood mendapat kontrak seluas 14,158 hektar selama 100 tahun bermula 1997 hingga 2097. Eco Green Estate seluas 4,047 hektar dengan kontrak 100 tahun antara 1997 hingga 2097. Golden Borneo Palm Sdn Bhd seluas 26,794 hektar selama 34 tahun bermula 2060 hingga 2040 dan Hutan Kita Plantation Sdn Bhd seluas 7,076 selama 34 tahun bermula 2006 hingga 2040. Satu lagi syarikat yang didedahkan ialah Jawala Plantations Industry Sdn Bhd milik Tan Sri Abdul Majid Han dan Abdul Rahman Han Hakim Han yang beroperasi di Tibau dengan keluasan 11,043 hektar selama 100 tahun bermula 2015 hingga 2115. Syarikat keenam ialah Kalabakan Borneo Resources Sdn Bhd yang turut dimiliki Datuk Albert Lim Yui Ming yang beroperasi di Serudong dengan keluasan 23,610 hektar untuk tempoh 50 tahun antara 2018 hingga 2068. Ketua Konservator Hutan Datuk Masyur Mohamad Jaini dalam sidang akhbar di pejabat beliau hari ini berkata, lesen pembalakan yang diterima semua syarikat berkenaan adalah melalui FMU atau Lesen Persetujuan Pengurusan Hutan Lestari. Katanya FMU mula diberikan pada tahun 1997 ketika Datuk Seri Yong Tek Lee menjadi Ketua Menteri iaitu sebanyak 13 lesen, manakala sehingga sebelum Mei 2018 sebanyak 33 lesen FMU telah dikeluarkan. Tegasnya tiada lagi lesen FMU dikeluarkan sejak Parti Warisan Sabah memerintah kecuali untuk Yayasan Sabah. There is no FMU license, new FMU license dikeluarkan semenjak Mei 2018, except to Yayasan Sabah lah. Menurut Masyur, sebelum ini Seksyen 15 Enakmen Perhutanan membolehkan Ketua Menteri menganugerahkan terus mana-mana tanah kepada syarikat. Bagaimanapun enakmen itu telah dipindah agar turut memerlukan kebenaran Kabinet Sabah terlebih dahulu. Bagaimanapun katanya, lesen berkenaan akan dikeluarkan terlebih dahulu kepada mana-mana syarikat, barulah syarikat itu akan berhubung dengan Jabatan Perhutanan untuk mengetahui syarat-syarat yang ditetapkan. Kelas 2 ini adalah untuk produksi, dedicated, assign untuk tujuan produksi lah. I think where the commercial activity is to be allowed, membalak. So in the past, the minister can decide only, I cannot remember, dalam tahun 90-an ke 8, I think late early 20s. Kalau dulu minister mempunyai kuasa untuk to award to certain quarters. But just recently kita punya foreign enactment pun sudah kena amended. So minister dan kabinet minister. Pilihan Raya Negeri PRN Sabah ke-16 cukup bersejarah dan mesej yang mahu sampaikan adalah Sabah kita punya.
Presiden Parti Warisan Sabah Warisan, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, pilihan Raya Negeri PRN Sabah ke-16 cukup bersejarah dan mesej yang beliau mahu sampaikan adalah Sabah kita punya. Sehubungan itu, beliau mengajak rakyat Sabah untuk bangkit bersuara menolak Parti Malaya dalam PRN ini dan menunjukkan kepada pemimpin dari Kuala Lumpur bahawa rakyat Sabah tahu apa yang orang Sabah mahukan. Tambahnya, rakyat Sabah perlu sedar sudah hampir 60 tahun Malaysia dibentuk, namun negeri ini masih jauh ketinggalan dalam aspek kemudahan infrastruktur asas. Beliau diminta mengulas kehadiran ramai pemimpin dari Malaya untuk berkempen dalam PRN Sabah. Mereka boleh datang untuk Sabah. Tapi saya yakin orang Sabah tahu mereka ini bijaksana. Mereka tidak boleh diberitahu ini yang patut diundi, ini yang patut tidak undi. Mereka sudah rasa 60 tahun ini. Ya, sudah sampai ketika mereka membuat keputusan, buat perubahan. Cukup, enough is enough. Ya, tidak berarti bahawa kalau kita tidak sokong kerajaan persekutuan, maka pembangunan Sabah tidak akan boleh diteruskan. Dalam perlembagaan Malaysia, kerajaan persekutuan berwajib dalam perlembagaan untuk buat sekolah, itu kewajipan mereka. Buat hospital, itu kewajipan mereka. Buat federal road, that is part and parcel of the constitutional right that you must do it bersama. Bukan oleh kena berdasarkan pahaman politik yang berbeza-beza. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata demikian kepada media selepas majlis pemimpin bersama rakyat Sulaman dan Pantai Dalit di Tuaran semalam. Tegasnya, kerajaan warisan komited dalam memperjuangkan suara dan hak Sabah. Ini terbukti apabila 17 daripada 21 perkara yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963 berjaya diselesaikan oleh kerajaan warisan. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata sudah tiba masanya untuk rakyat Sulaman melihat perubahan di kawasan Dewan Undangan negeri itu. Beliau berkata Datuk Seri Haji J. Noor sudah cukup lama berkhidmat di kawasan itu, namun keadaan di Sulaman masih jauh ketinggalan. Selain itu, Haji J juga dijadikan alat oleh Kuala Lumpur bagi mendapatkan sokongan rakyat. Well, you have to have the right representative. It's high time. You have seen he have served this place for many years. On top of that, he is also used a tool by the care to provide a bridge. Jadi kali ini kita tunjukkan bahawa di Sulaman perubahan gelombang putih sudah pun datang. Dan kita tahu gelombang ini akan memastikan mereka mempunyai wakil yang jauh lebih juga berpengalaman dan mampu to deliver the services to the people in Sulaman. Terdahulu, Datuk Seri Muhammad Syafiee menghadiri majlis bersama rakyat Sulaman dan Pantai Dalit di Tuaran semalam. Ketika di Tuaran semalam, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata kemasukan beberapa penyokong Tegar UMNO termasuk Ketua Wanita UMNO Tuaran ke dalam Parti Warisan Sabah memberi petanda kedudukan warisan semakin bertambah kukuh di kawasan tersebut. 10 cawangan UMNO Tuaran menyertai warisan dalam majlis bersama rakyat Dun Sulaman dan Pantai Dalit semalam. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, kemasukan ini adalah petanda bahawa perubahan akan berlaku di Sulaman. Bagaimanapun, keadaan itu bukan jaminan untuk calon dan jentera warisan berpuas hati dan tidak bekerja keras. Katanya, perjuangan belum sampai ke penghujungnya sehingga hari mengundi 26 September ini. Ini salah satu petanda yang menampakkan kepada kita bahawa perubahan itu akan berlaku di Sulaman ini. Karena saya melihat beberapa orang yang saya kenal, mereka ini penyokong Tegar dalam UMNO. Saya kenal mereka, sebab saya ni Presiden UMNO. Ada yang ketua markas di Andaya yang telah lalu. Ada yang penyokong, ada yang jadi ketua. Hari ini kita nampak mereka ada beralih untuk memberi sokongan kepada Parti Warisan dan juga sekali dengan Makhluk. InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi kita belum sampai penghujungnya. 26 hari bulan itu tarik mengundi. Kita perlu kerja keras. Jangan don't be too complacent. Nanti the last day. Bantuan RM300 kepada golongan yang terjejas akibat COVID-19 di Sabah adalah untuk mereka yang tersenarai dalam e-kasih.
Mengulas mengenai dakwaan kononnya bantuan RM300 kepada golongan yang terjejas akibat COVID-19 yang dikatakan Haji G tidak sampai kepada rakyat, Datuk Seri Muhammad Syafiee sekali lagi menjelaskan bantuan itu adalah untuk rakyat yang tersenarai dalam IKASI bagi golongan B40. Beliau mengingatkan pembangkang agar berdepan dengan hakikat sebenar bahawa mereka gagal membangunkan Sabah. Well, they don't know what is 300 less. 300 less is for B or below. Under IKASI. Kita bagi IKASI yang seluruh rakyat Sabah. Kita juga bagi kepada taxi driver. Kita bagi kepada lori driver. Kita bagi kepada nelayan. Kita bagi kepada petani. Itu kumpulan lain. Ya? Yang kita nakkan ini untuk kumpulan yang termasuk dalam IKASI. Ya? Semua kita bagi bantuan. Emas kita bagi. Ya, COVID. Tapi dalam masa COVID kita bagi bantuan beras makanan. Mungkin tidak dapat yang lain oleh kerana mungkin mereka tidak tersenarai dalam senarai IKASI. Tapi beras kita bagi. Ya, kepada mereka makanan dan lain-lain. So, berarti mereka hanya tahu bagaimana untuk menutupi. Mereka gagal membangunkan Sabah jauh lebih besar. Sekolah masih berpapan, hospital masih tidak cukup pakar. Yang itu jauh penting daripada RM300. Ketika di Kiulu pagi tadi, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata Presiden APCO, Datuk Seri Wilfred Madius Sangau akan kekal sebagai timbalan Ketua Menteri jika Warisan Plus kembali sebagai pemerintah pada pilihan raya PRN pada 26 September ini. Saya bagi menteri, timbalan Ketua Menteri. Orang apa? Kamu undi si Joneston, apa ingat dia jadi menteri? Kamu undi si Matius, dia confirm jadi menteri timbalan Ketua Menteri. Jangan orang Kiulu ini rugi. Kena pikir jangan orang kita hanya pandang 200, 150 ringgit. Berjuang kita untuk mentadbir membantu rakyat kita tidak akan jadi. Datuk Seri Syafiee berkata demikian semasa berucap di dalam program Beramah Mesra Bersama Rakyat di Kampung Lokup Kiulu pagi tadi. Beliau turut menyatakan bahawa sudah tiba masanya bagi rakyat di Kiulu untuk menggunakan mandat mereka sebagai penentu corak masa depan negeri Sabah. Datuk Seri Muhammad Syafiee turut menyeru rakyat Kiulu untuk menolak Parti Melaya dan memilih parti tempatan bagi memperjuangkan hak-hak rakyat Sabah. Pastikan 26 hari bulan turun ramai-ramai. Orang kita di kampung-kampung jangan buang masa. Musim inilah kita tunjukkan kepada negara Malaysia bahawa orang Sabah ini bukan kata. Kita ada maruah, kita ada martabat. Pastikan supaya undi kita bulat bagi dengan kerajaan yang ada sekarang ini. Boleh? Kita harap, saya yakin, Dr. Matius, saya sudah banyak kali berucap satu hari, 7 kali berucap. Losing my voice. Tapi tidak apa, hilang suara saya, jangan hilang undinya. Jadi, kita pastikan unite. Let the Sabahan be united. Jangan kita mudah dipecah belah oleh Kuala Lumpur pasal parti kita, pasal bangsa kita, pasal agama kita. Enough is enough. Let's unite together. The moment we are united, stand together. Bila kita berpadu, bila kita bersatu, perpaduan kekentalan kita, saya yakin, apa juga rancangan yang kita akan bangunkan, majukan, bantu rakyat di peringkat Sabah ini akan mampu untuk menaik taraf kehidupan mereka. Di majlis ini, Madius yang juga calon DUN N15 Kiulu menyerahkan pelan tindakan pembangunan strategik khusus untuk pembangunan di kawasan Kiulu. Menurut Madius, kajian tersebut adalah usaha sama beliau bersama Institute for Development Studies yang akan menjadi garis panduan bagi pelaksanaan pejabat daerah kecil Kiulu untuk beroperasi setelah diluluskan Kabinet pada Julai lepas. Sokongan padu untuk calon N15 Kiulu itu dapat dilihat daripada reaksi rakyat di kawasan Kiulu terhadap beliau.
Pemberian kad pengenalan biru kepada pendatang asing tanpa izin parti di Sabah bermula pada tahun 1991. Pemberian kad pengenalan biru kepada pendatang asing tanpa izin parti di Sabah bermula pada tahun 1991 hasil operasi khas UMNO bagi menambahkan jumlah pengundi mereka untuk menumbangkan Parti Bersatu Sabah PBS. Presiden APCO Datuk Seri Wilfred Madius Tangau berkata, maklumat tersebut boleh diperoleh dalam Hansard Parlimen bertarikh 26 Februari 2000 hasil pendengaran awam jawatan kuasa khas Parlimen yang mendengar kenyataan ahli UMNO bernama Jabar Han. Katanya Jabar mengakui pada tahun 1991, satu badan bertindak task force ditubuhkan oleh UMNO di Sabah yang dipengerusikan Tan Sri Musa Aman ketika itu Bendahari UMNO Sabah untuk menjatuhkan PBS. Dan dalam pendengaran awam ini datanglah seorang ahli UMNO, namanya Jabar Han. Dia datang dalam pendengaran awam itu dan memberi keterangan. Saya boleh baca satu persatu, ada di sini semua, tapi saya sebut saja. Dia cakap, nama saya Jabar Han, saya datang untuk memberi keterangan bahawa setelah UMNO masuk ke Sabah pada tahun 1991, UMNO telah menemukan satu jawatan kuasa ataupun task force. Dan task force ini tujuannya ialah untuk menjatuhkan PBS. Dan bagaimana cara menjatuhkan PBS? Caranya ialah dengan cara menternak PTI. Dan task force ini, kau tahu siapa pengurusi dia? Kau tahu siapa pengurusi task force ini? Menurut Jabar Han, pengurusi task force ini namanya Musa Aman. Kamu kenal tak Musa Aman? Kenal? Musa Aman. Pada ketika itu dia adalah bendahari UMNO Sabah. Dan saya pikir memang tepat jadi pengurusi sebab apabila operasi menternak PTI ini perlukan fulus, perlukan duit sikit, itulah dia bendahari. Oke? Setiausahanya Jabar Han, timbalan pengurusinya Yahya Hussein, bendaharinya Malik Johar. Ini keterangan yang dia buat ini bukan fitnah, ini bukan tanda kutip. Memang dalam Hansard Parlimen. Dan beliau menyatakan bahawa task force ini telah berjaya memasukkan sebanyak 82.000 orang PTI dalam senarai pengundi, dimasukkan dalam 30 kawasan Dewan Undangan Negeri dengan cara memberikan pengenalan biru kepada mereka. Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika Majlis Bersama Rakyat di Kilo pagi ini. Madis berkata keterangan Jabar menyatakan bahawa modus operandi digunakan ialah setiap parti perlu ke balai polis untuk membuat laporan kononnya kad pengenalan mereka hilang sebelum JPN mengeluarkan kad pengenalan untuk mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, Jabar Han juga mengatakan bahawa sepanjang operasi task force ini sebanyak 400.000 keping kad-kad pengenalan biru telah diberikan kepada PTI-PTI ini. 400.000 tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, untuk membuktikan bahawa Jabar Han ini betul-betul telah buat kerja ini, ya, yang terkutuk ini, beliau sendiri telah mengaku dalam pendengaran awam itu bahawa akhirnya pada tahun 1996 beliau ditangkap di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Sehubungan itu, Madis berkata dakwaan kononnya Parti Warisan Sabah Warisan ialah penternak parti hanyalah propaganda UMNO bagi memburuk-burukkan kerajaan negeri sedia ada. Tegas beliau, hakikatnya penternak parti sebenar adalah UMNO. Sekumpulan pemilik kedai di Lido Plaza, Kota Kinabalu menggesa pihak berkuasa tempatan PBT agar membantu menyelesaikan masalah akses jalan yang ditutup di kawasan tersebut. Penduduk sudah 2 kali mengemukakan bantahan berikutan penutupan jalan di situ kepada Majlis Daerah Penampang dan kini mereka sekali lagi meminta pihak berkuasa untuk tindakan segera. Difahamkan akses jalan di situ ditutup kerana seorang pemimpin politik membina tembok rumah yang bersebelahan dengan Lido Plaza. Berdasarkan maklumat pemilik kedai di Lido Plaza, rumah berkenaan dimiliki Presiden Parti Liberal Demokratik LDP Datuk Chin Supin. Penduduk mempersoalkan bagaimana seorang bekas senator boleh bertindak menutup laluan yang sepatutnya digunakan oleh orang awam.
Bukankah tindakan itu menyalahi undang-undang dan jika struktur itu tidak mendapat kelulusan PBT, tembok tersebut seharusnya dirobohkan bagi membolehkan orang awam menggunakan semula laluan tersebut. Prihatin dengan masalah itu, calon warisan Dun Tanjung Aro Datuk Jun Suong tampil mendengar keluhan mereka bersama calon warisan PLAS Dun Lu Yang Pun Jinze dan calon warisan PLAS Dun Api-Api Datuk Christina Liu. Juns berkata mereka akan meminta Majlis Daerah Penampang bagi melihat kaedah penyelesaian yang boleh diambil bagi membolehkan akses jalan raya di situ dibuka semula kepada pengguna. The story is that if you look at the drawing here, the full drawing from if you look at the full drawing for this Lido Plaza, basically that is supposed to be a access road. So it is supposed to be an access road, and now if you look at the situation now, it's actually being blocked and be used as a rubbish bin, a place where they put rubbish bin, which is not supposed to be because it's a public space for everybody lah. So as for some of the shoppers can confirm that house belongs to Datuk Chin lah. So we just want to ask lah. Okay, we want to ask lah. Does that house belong to him? That's number one. Question number one lah. Does it belong to him, Datuk Chin? 那个屋子是不是你的？第一件啦。Okay， 第一个问题。Second question is, do you know that this is an access road? The second question, do you know that that is an access road? So if you know this is an access road, why did you block it? Because this is you blocked the whole access road. So Calon Parti Warisan Sabah Dun Sungai Sibuga Armani Mahirudin yakin mampu menawan kerusi Dun itu yang menjadi kubu kuat bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman. Armani yang juga adik kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin berkata keyakinan itu berdasarkan pertemuannya dengan pengundi dalam setiap kempen rumah ke rumah sejak hari penamaan calon 12 September lalu. Armani berkata kempennya berjalan lancar dengan 5 daripada 9 pusat daerah mengundi di Dun Sungai Sibuga sudah dikunjunginya. Hari ini Armani mengadakan kempen rumah ke rumah di pusat daerah mengundi Kampung Tinosa, Sandakan. Beliau berazam untuk membantu penduduk kawasan itu dalam aspek baik pulih rumah, jalan raya dan menyediakan peluang pekerjaan kepada anak muda sekiranya diberi peluang oleh rakyat. Armani mempunyai banyak perancangan untuk kawasan Dun Sungai Sibuga kerana masih banyak aspek yang perlu diperbaiki meskipun penyandang kerusi itu adalah seorang bekas Ketua Menteri. Sementara itu, ketika berucap di Kampung Tinosa, Armani berjanji untuk membantu penduduk menyelesaikan masalah tanah perkampungan yang belum diwartakan di kampung berkenaan selain masalah tempat letak kereta. Kampung Tinosa adalah satu daripada perkampungan atas air di Sandakan. Pada PRN ini, Armani berdepan saingan 5 penjuru daripada calon Barisan Nasional, Parti Cinta Sabah, Parti Liberal Demokratik dan Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Kita tidak mau pandang ke belakang, kita mau pandang ke hadapan. InsyaAllah kalau saya menang, memang sudah ada rancangan kita untuk membaiki rumah-rumah dan jalan raya dan memberi pekerjaan kepada anak-anak muda kita dan sebagainya. Calon Parti Warisan Sabah Dun Karamunting George Hugh berazam untuk menjadikan Kampung Pukat dan Pantai Pasir Putih di Sandakan sebagai pusat pelancongan baharu jika diberi mandat menjadi wakil rakyat semula di kawasan itu 26 September depan. George berkata Kampung Pukat di Tanah Merah adalah kawasan bersejarah yang menjadi perkampungan masyarakat Cina didiami sejak 100 tahun lalu dan pernah dikenali sebagai kawasan terkaya di negara ini kerana menjadi pusat pengumpulan kayu balap. Katanya suatu ketika dahulu kewujudan banyak kilang papan di kawasan itu juga memberi peluang pekerjaan kepada penduduk, khususnya belia tanpa perlu berhijrah ke tempat lain. Sampai ini hari memang kayu balap tiada. Itu minyak sawit pun yang proses downstream semua pun di Semenanjung. Jadi bila kita menang dalam PRU yang lalu, jadi saya pun sedang usaha kasih macam mana kasih bangun balik ekonomi di kawasan ini. George berkata antara usaha yang telah diambil di Dun Karamunting termasuk membersihkan sampah di Pantai Pasir Putih menggunakan jangkaut, menambah landscape selain menyediakan kemudahan termasuk lampu solar. Ia sekaligus memberi pilihan kawasan riadah kepada penduduk setempat.
Katanya beliau yakin apabila lapangan terbang Sandakan dinaik taraf menjadi lapangan terbang antarabangsa kelak, pelancong yang datang ke daerah ini akan bertambah dan kedua-dua lokasi berkenaan di Kampung Pukat dan Pantai Pasir Putih berpotensi menjadi tumpuan pelancong. George berkata jika semua perancangan itu dapat direalisasikan, ia bukan sahaja membantu melonjakkan pendapatan negeri ini, malahan memanfaatkan penduduk sekitar terutama daripada segi penyediaan peluang pekerjaan. Sekarang yang kita boleh harap paling cepat perancang. Jadi itulah. Tapi oleh sebab dia tidak sampai 5 tahun, jadi ini tiba-tiba sudah bubar. Jadi terpaksa saya menyuruh ini orang-orang di rakyat di Karamunting bagi peluang untuk kita warisan supaya kita boleh kasih selesai apa yang kita punya dalam kita punya planning. Ini pula perkembangan kes COVID-19 di Sabah. Kluster Benteng LD mula menjangkiti kontak yang berada di luar pusat tahanan di mana ia membabitkan 6 pelajar dan 7 guru dari 3 buah sekolah di Lahadatu. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, kesemua 13 kes ini dikesan melalui saringan kontak kluster Benteng LD yang dijalankan Pejabat Kesihatan Daerah Lahadatu. Selain itu, 4 petugas kesihatan serta 2 rakan serumah mereka turut dikesan positif COVID-19. Hari ini, 8 lagi kes positif COVID-19 dilaporkan di Sabah menjadikan jumlah kumulatif kes di negeri ini meningkat kepada 945 kes. Ketuhadan Misomo Toko Vago.